Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini fokus minggu depan. Kita nak lihat dulu apa yang berlaku sepanjang hari ini. Hari ini pagi tadi kita tahu berlangsungnya Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga kibarkan jalur gemilang. Kita nak memasuki bulan kemerdekaan pada bulan depan dan pastinya banyak persiapan dan juga acara yang sedang berlangsung ketika ini. Apa yang akan berlaku pada 18 Julai 2023 adalah Nelson Mandela International Day. Pada 20 Julai, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Vietnam dan 22 Julai 2023 adalah Hari Sarawak dan 22 dan 23 Julai 2023 Sarawak ini berbesar hati dengan jelajah jiwa SME. Lokasi pertama adalah di Kota Kinabalu, Sabah. Ini kita akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Pastinya fokus minggu depan hari ini saya menjurus kepada bagaimana sebenarnya kerajaan membantu golongan yang kurang berkemampuan ataupun miskin tegar ini, terutamanya dalam meringankan beban mereka. Sebelum saya bersama dengan penganalisis, saya nak kongsikan dahulu antara berita-berita penting yang berlaku sepanjang hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan siasatan polis terhadap 3 pemimpin parti berhubung kenyataan mereka yang didakwa menyentuh isu 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja sudah hampir selesai. Dan Ketua Polis Negara Tuan Sri Razarudin Husin berkata 3 individu terbabit ialah Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur, Pengerusi DAP Lim Guan Eng dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dan beliau berkata ketiga-tiga pemimpin itu telah memberikan kenyataan masing-masing. Susulan itu, kertas siasatan dijangka dihantar ke Pejabat Peguam Negara minggu depan. Dan Razarudin berkata siasatan berkaitan dengan 3R berkenaan dilakukan di bawah Kanun Keseksaan, Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri taklimat pilihan raya negeri PRN kontingen Kelantan di Kota Baru pada Ahad. Dalam pada itu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur menemplak pihak yang bertanggungjawab melakukan sekatan terhadap akaun media sosial TikTok miliknya. Muhammad Sanusi malah menyifatkan sekatan tersebut membuktikan bahawa pihak lawan dalam arena politik takut berhadapan dengannya secara anak jantan. Ini nak marah. Akaun saya kena ban. Saya tak tahu pasal apa. Pasal mungkin kerana tak tahu buka TikTok muka Sanusi. Buka TikTok muka Sanusi. Jadi maklumat saya sampai dengan cepat kepada orang ramai. Jadi dalam keadaan perang ini, mereka telah menyalahgunakan kuasa yang mereka ada untuk mengaruhi syarikat TikTok tu untuk ban syarikat akaun saya. Jadi saya tak ada ruang lah untuk sampai dengan cepat kepada orang ramai. Jadi saya ada kaedah lain. Walaupun saya kata kalau hampa anak jantan, buka balik akaun TikTok aku. Kalau hampa tak buka, hampa darai. Kan? Kalau darai tak payah berlawan, pergi balik. Jadi TikTok apa hampa takut. Kata hampa apa? Dahsyat sangat. Hero lah apa ni kan. Takut dengan TikTok buat apa? Bagi balik TikTok saya. Dalam tu ada macam-macam tu. Dalam pada itu, menjawab kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi supaya pengundi memilih pemimpin yang serius dan bukannya pelawak politik, ini jawapan Muhammad Sanusi. Kalau saya hanya serius, saya tak ada lawak langsung. Hampa lari tak cukup tanah. Betul. Kalau saya serius, hampa saya cengeng sangat. Saya takut orang tak dan dekat. Kena ada joke sikit lah. Joke saya Alhamdulillah takatlah orang gelak. Joke dia orang tak gelak. Orang tengok muka je orang gelak. Muka yang tak akhir ni orang gelak lah. Joke dia orang tak gelak sebab joke tak joke orang tak tahu masa mana joke. Dia kata kesenian orang lah. Baik, ini tumpuannya kita berikan terutamanya dalam fokus minggu depan. Lebih 200,000 penerima sumbangan tunai rahmah atau STR akan menerima sumbangan asas rahmah atau SARA sebanyak RM600 bermula Isnin 17 Julai 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sumbangan itu bagi membolehkan penerima mendapatkan barangan keperluan makanan asas dan juga kerajaan sudah menyediakan STR untuk meringankan kos sara hidup rakyat. Dan sebagai tambahan, 200,000 penerima STR yang dikategorikan sebagai miskin tegar
berdasarkan kepada data IKASih akan turut menerima SARA mulai 17 Julai ini. Jadi Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia Masa yang juga penganalisis ekonomi bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Salam sejahtera Datuk. Salam Ahsan, apa khabar? Baik, terima kasih Datuk. Pertama sekali Datuk, bila kita cakap dengan isu kos sara hidup, bantuan, sumbangan, apa sahaja telah diberikan kerajaan sebelum ini dan juga sekarang ini. Yang terkini adalah berkaitan dengan SARA, RM600 diberikan, terutamanya yang mendaftar dalam IKASih dan kumpulan sasarannya adalah golongan miskin tegar. Bagaimana Datuk melihat kepada inisiatif ini memberi sedikit harapan dan juga meringankan beban penerima bantuan berkenaan. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana Datuk melihat kepada jenis ataupun bentuk sumbangan ini terutamanya untuk memastikan bahawa rakyat juga menerima manfaat daripada apa yang diberikan kerajaan? Okey, terima kasih Ihsan. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kerajaan kerana prihatin terhadap isu kos sara hidup ini. Memang kita melihat isu ini kerap dibincangkan, khususnya Astro Awani hampir saban minggu membicarakan perkara ini dan membawa ini ke hadapan untuk kita fahami dengan lebih mendalam. Jadi kali ini kita melihat bagaimana Yang Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan satu lagi iaitu dipanggil SARA, iaitu sumbangan rahmah tu tambahan kepada sumbangan rahmah yang sedia ada itu, iaitu sekitar RM600 untuk 6 bulan kalau tak silap saya so sehingga bulan Disember nanti. So mungkin bagi setengah orang nilai ni agak kecil bagi setengah orang iaitu RM100 sebulan. Tetapi golongan yang disasarkan itu ialah golongan miskin tegar. Miskin tegar itu maksudnya mereka ini berpendapatan 1,000 lebih, 1160 kalau tak silap saya. Sebab miskin kita di Malaysia ialah 2206. Kalau tak silap saya tak jauh daripada tu. Jadi separuh daripada tu adalah miskin tegar. Jadi bagi golongan miskin tegar, bantuan ini bersifat cashless iaitu untuk bantuan tadi ada disebut keperluan asas khususnya makanan. Jadi ini sesuatu yang sangat penting bagi saya kerana ia memberi ruang kepada golongan isi rumah berpendapatan rendah khususnya mereka yang miskin tegar ini untuk ada wang untuk mereka ada makanan untuk atas meja mereka kita ingat selepas COVID ni benda ni dah tak ada masalah, tapi kita melihat bagaimana isu ini rupanya ada juga sekitar 200,000 yang disebut tadi, ada Ihsan menyebutkan 200,000 dalam IKASih yang dikategorikan sebagai miskin tegar yang akan layak menerima bantuan ini. Itu dulu reaksi saya Ihsan. So saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan. Dan juga Datuk, dalam masa yang sama kita tahu sumbangan itu diberikan, dalam masa yang sama kerajaan juga perlu melihat kepada bagaimana untuk mengurangkan harga barang dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat kepada dua bentuk keseimbangan ini, dalam masa yang sama membantu mereka yang memerlukan, dalam masa yang sama juga berusaha keras untuk memastikan bahawa apa yang kita boleh beli, apa yang boleh kita capai dan sebagainya dapat juga dikurangkan, terutama dalam keadaan ekonomi dan juga kos sara hidup yang tinggi sekarang ini, Datuk. Okey, betul Ihsan. Kalau kita tengok dari segi instrumen yang ada, yang dikatakan yang ada dalam tangan kerajaan yang dia boleh kawal ialah macam tadi disebut dia boleh memberi insentif. Itu tanggungjawab kerajaan, maknanya dia boleh memberi bantuan, dia boleh memberi insentif. Tetapi bila bahagian mengawal harga barangan, paling yang dia boleh lakukan ialah untuk di mana kementerian boleh meletakkan harga ceiling ataupun memastikan peraturan tertentu, seperti contoh kerajaan ada memastikan supaya tidak berlaku apa kata orang monopoli. So untuk menggalakkan persaingan. Ini antara cara yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa barangan itu dapat sampai ke tangan pengguna, tetapi kerajaan tidak boleh mengawal 100% barangan dalam supermarket.
Dia ada barangan yang boleh dikawal, dan kalau kita lihat di sini memang setiap hari saban harilah kita mendengar kerajaan berusaha sedaya upaya bagaimana nak memastikan bahawa harga barangan yang ada, setengah barangan itu memang terkawal, keperluan asas itu memang dikawal dan ada setengah itu disubsidikan. Dan ini memang bagi setengah ahli ekonomi kadang-kadang aduh kami fikir berapa lama lagi lah kerajaan dapat memberi subsidi. Bunyinya memang sedap. Subsidi ni memang sebagai pengguna kita seronok mendengar. Tetapi nak membiaya tu dia mesti datang daripada ada sumbangan dia. Dari mana sumbangan dia dan berapa kerap yang boleh disubsidikan. Jadi ini di satu pihak tadi memang insentif seperti bantuan tu lebih mudah untuk diuruskan berbanding dengan harga barangan ini. So jadi harga barangan ini memang memerlukan kerjasama bukan saja satu kementerian tetapi banyak dan melibatkan sektor swasta juga. So ini yang perlu kadang-kadang kita perlu fahami bahawa tidak semudah itu bila sebut harga ayam nak turun tu memang ramai orang bising lah. So itu baru cerita ayam ya. Belum lagi kisah harga minyak masak dan sebagainya. Begitulah Hasan. Menarik apabila Datuk menyatakan berkaitan dengan instrumen, apa langkah dan juga cara yang perlu dibuat oleh kerajaan, dan ini juga antara perkara yang perlu diteliti dan juga sentiasa diusahakan oleh kerajaan. Tetapi bila kita bercakap berkaitan dengan RM600 kepada 200,000 penerima sumbangan tunai rahmah STR sebelum ini, termasuk sumbangan asas rahmah ini, mungkin keadaannya berbeza di kawasan-kawasan tertentu kan Datuk, bila kita bercakap miskin tegar di kawasan bandar, miskin tegar yang berada di Sabah dan Sarawak di kawasan pedalaman dan sebagainya. Dalam masa yang sama, bagaimana untuk kita melihat kepada jurang ini supaya sumbangan itu tidaklah terlalu dilihat terfokus kepada sesuatu kawasan sahaja semata-mata. Apa perlu kita melihat secara logistiknya apabila sesuatu sumbangan itu diberikan, Datuk? Okey, terima kasih Hasan. Sebab sebaik-baiknya yang ideal ialah di mana bantuan itu diberikan mengikut keperluan, the needs of the community. Jadi maknanya tadi ada disebut tentang bagaimana di kawasan bandar dengan luar bandar sangat berbeza. Dan kita tengok kalau kita tengok dari segi harga barangan pun kita lihat wujudnya perbezaan antara, bayangkan dengan pendapatan dengan duit RM100 di Kuala Lumpur dengan RM100 di kawasan luar bandar. So memang kita tahu bahawa kerajaan pun sedar bahawa benda ini satu masalah, tapi untuk mencari kata orang ini dilihat sebagai bantuan yang really untuk meringankan. Dia tidak dapat menyelesaikan masalah sebab pemberian SARA dengan ramah tadi, bantuan sumbangan ramah ini bukan penyelesaian. Ya. Dia hanyalah bantuan. Itu kita kena tahu perbezaan dia. Menarik, kita kena faham berkaitan dengan sumbangan. Ini bukan isu penyelesaian, tapi isu penyelesaian ini, Datuk, kita nak bawa selepas ini. Kita nak berhenti rehat sekejap saja. Kita kembali selepas dalam Fokus minggu depan. Selepas ini terus bersama dengan Datuk Dr. Madeline Berba. Baik, kembali dalam Fokus minggu depan. Masih bersama saya menerusi dalam talian Datuk Dr. Madeline Berma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia atau MASA, yang juga merupakan penganalisis ekonomi. Datuk, tadi kita bercakap berkaitan dengan itu adalah sumbangan dan ia bukannya bersifat untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan miskin tegar dan sebagainya. Kerajaan sebelum ini meletakkan sasaran untuk basmi kemiskinan tegar ini menjelang penghujung 2023. Adakah Datuk melihat kepada apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, pelbagai inisiatif yang telah digembling, terutamanya kita dapat mencapai sasaran basmi kemiskinan tegar ini dalam tempoh sesingkat menjelang akhir 2023 ini, Datuk? Okey, terima kasih Hasan. Ini satu isu yang sangat menarik ya. Dia ada dua debat yang boleh saya angkat di sini ya. Yang pertama ialah debat ahli akademik ya, dari segi isu akademik, dan di satu tu ialah
apa kita kata ni ialah perbincangan biasa je. Dari segi akademiknya, kita dapati bahawa amat sukar sekali untuk mencapai kemiskinan sifar, kosong, nota means zero. So dia boleh 0.000. Itu je lah yang kita boleh, sebab kemiskinan ini diukur melalui 3 cara. Satu ialah kemiskinan mutlak, yang itu yang nak dibasmikan tadi, nak dinoktahkan tu. Yang satu lagi ialah kemiskinan relatif, dan yang ketiga ialah kemiskinan apa dikatakan multidimensi. Sejujurnya saya sebagai ahli akademik, saya merasakan ini agak sukar, dari debat akademiknya agak sukar untuk menoktahkan. Maknanya terus tak ada lagi dah kemiskinan. Menjelang akhir tahun ni kita akan sampai tahap itu. Itu nombor satu. Tetapi dari segi perbincangan biasa, kalau kita melihat dari segi perbincangan rakyat jelata, maknanya apa yang nak dilakukan ialah kerajaan menunjukkan komitmen kerajaan yang begitu, especially khususnya Yang Berhormat Perdana Menteri banyak memberi penekanan tentang pentingnya untuk kita menghentikan, mengurangkan. That's why dalam bahasa Inggeris, you cannot eradicate tu basmi sepenuhnya, tetapi kita boleh alleviate, maksudnya kita mengurangkan kadar kemiskinan, insiden kemiskinan. So jadi maksudnya di sini memang komitmen kerajaan itu apa yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga ucapan-ucapan Yang Berhormat ialah bahawa keinginan dan juga kita melihat political commitment dia tu memang ada. So di situ saya amat menghargai. Tetapi dari segi debat akademiknya, saya rasa almost agak sukar lah. Pada penghujung 2023 ni kita akan mencapai, kita menoktahkan, dan selepas itu langsung tak ada lagi kemiskinan mutlak. Sebab pasti akan ada kemiskinan relatif, pasti akan ada kemiskinan multidimensi, sebab ukuran dia agak berlainan sedikit. Itu dulu, Ehsan. Bila kita berkaitan dengan IKASI dan sebagainya, ini berkaitan dengan pengumpulan data untuk kita mendapatkan maklumat dan sebagainya. Sekuat mana data raya kita, Datuk, terutamanya untuk memastikan bahawa kita meletakkan klasifikasi yang betul kepada mereka yang mungkin berada dalam kategori miskin dan sebagainya. Mungkin ada lagi yang mungkin kita tidak boleh menilai, tidak boleh melihat dan sebagainya. Bagaimana komitmen ini sebenarnya perlu digarap oleh kerajaan untuk memastikan bahawa data-data yang kita ada itu adalah tepat dan juga boleh dipercayai, terutamanya untuk kita menilai tahap ekonomi rakyat Malaysia ketika ini. Terima kasih Ehsan, sebab ini topik yang sangat, kata orang, memang banyak kita bicarakan, dan juga saya rasa pihak atasan mereka yang menggubal dasar pun dah kerap kali mendengar cerita ini dari kami, dari kalangan para akademik, sebab kami yang berhadapan dengan situasi ini. Yang pertama sekali yang kita perlu tahu di Malaysia, kita menggunakan pendekatan yang bersasar. Maksudnya kita nak membasmi kemiskinan, kita disebabkan sumber ataupun keuangan yang ada itu agak terhad, maka apa yang dilakukan, perlu kita sasarkan golongan yang betul. Jadi maknanya kalau kita kerajaan ingin mengagihkan bantuan ataupun membantu mengeluarkan seisi rumah itu daripada golongan miskin, maka klasifikasi kemiskinan itu sangat penting, seperti yang Ehsan katakan. So di Malaysia kita menggunakan kategori tadilah, sama ada yang lazim kita dengar ialah B40, and then M40 dan T20. Now, itu yang pertama. Okay. So maknanya kalau kita nak mendapat bantuan, pertama sekali kita mesti ada dalam sistem IKASI itu. Selagi kita ada dalam sistem itu, maka kita boleh dianggap selamat. Now, persoalannya, masa COVID, kedinamikan COVID itu menyebabkan ramai yang jatuh di bawah B40. Daripada T20 jatuh ke M40, M40 jatuh ke B40, dan waktu untuk mereka ini didaftarkan dalam IKASI ada laku lagging, ataupun kita kata ada waktu yang, jadi mereka ini kadang-kadang terlepas. Itu yang kita lihat, berapa peratus. Kalau kita tengok DOSM ada melaporkan berapa peratus rakyat Malaysia, lebih kurang, saya tak silap saya 12% lebih, yang mereka daripada M40 ini jatuh ke B40. Now, bila dia jatuh,
Tetapi mereka ini kalau tidak ada dalam IKC, mereka tidak layak menerima bantuan. Jadi ini yang menjadi masalahnya. Dia tidak, data yang sedia ada sekarang tidak berupaya untuk mengenal pasti dinamik kemiskinan ini. Sebab miskin sekarang dia turun naik cepat. Hari ini dia miskin, besok dia tak miskin, and then lusa mungkin ada kematian ketua isi rumah yang mendapat yang semua dan sebagainya, maka kita dapati dia jatuh miskin. Tapi disebabkan kita ni kena isi borang tau nak masukkan IKC, isi borang, verifikasi, kadang-kadang memakan masa. Jadi sangat penting Ehsan. Kerajaan perlu memberi perhatian yang serius untuk memastikan data yang ada itu betul-betul mengenal pasti golongan yang betul-betul layak. Pertama, yang layak supaya masuk dalam sistem, dan mereka yang tak layak, yang dulunya memang dalam sistem, supaya mereka graduat. Ramai yang tidak keluar, memang duduk dalam IKC. Ini yang dikata dalam bahasa Inggeris error of omission and error of inclusion. Wujudnya kesilapan, mereka itu dimasukkan, dan juga wujudnya kesilapan, mereka ini terkeluar. Walaupun mereka ini yang layak, tiba-tiba mereka tak dapat. Dan yang tak layak, tiba-tiba masuk di dalam. Ini kita perlu pemutihan dalam data kita. Dan dia bukan perlu sekali je, dia kena kerap. Sebab dia dinamik. Ya. Itu dia Ehsan. Menarik apabila Datuk ceritakan ni. Kalau Datuk tak menyatakan hal seperti ini, mungkin kita tak dapat gambaran. Bila keadaan itu dinamik seperti yang Datuk kata, setahun yang lepas mungkin berada dalam kategori IKC berkenaan. Tetapi selepas itu kita tak tahu. Ramai yang tak keluar walaupun sebenarnya dah keluar daripada kategori miskin, tegar dan sebagainya. Ini sesuatu yang menarik bila kita bercakap berkaitan dengan data. Tapi di akhirnya Datuk, bagaimana untuk kita melihat bahawa apa sahaja bentuk bantuan dan juga bentuk sumbangan yang diberikan kerajaan ini supaya ia dapat diambil manfaat sepenuhnya oleh rakyat khususnya. Sebab seperti Datuk nyatakan tadi, bila kita sebut pasal sumbangan, kita sebut pasal subsidi dan sebagainya, ia adalah sesuatu yang menggembirakan ataupun sesuatu yang happy untuk rakyat dengar dan sebagainya. Tetapi hakikatnya berbeza. Dalam masa yang sama, bagaimana untuk kita mendidik dan juga kita melatih bahawa dengan keadaan dan juga situasi sekarang ini, apa sahaja perkara itu perlu berubah, terutamanya untuk memastikan bahawa isu berkaitan dengan kemiskinan ini dapat diselesaikan, Datuk. Okey, memang saya balik apa yang telah saya sebutkan kerajaan memang ada komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dengan memberi ungkapan seperti menoktakan kemiskinan. Itu okeylah untuk politician, it's okeylah bagi saya, tapi kami orang akademik kadang-kadang lebih kepada debat akademik lah ya. Itu nombor satu, perlu ada political commitment. Nombor dua, kita kena mencari jalan baru bagaimana untuk menyelesaikan kemiskinan ini. Kita dah tak boleh dengan cara lama, iaitu memberi, sentiasa memberi subsidi, memberi bantuan, because dia ada limitation, dia ada kekangan sebab sumber kita amat terhad sekali dan ini disampan kali. Ini bajet nak keluar tak lama lagi, kita akan dengarlah cerita tu bagaimana sumber hasil negara kita dah semakin terhad. So jadi maknanya nak memberi subsidi ni perlu berfikiran. Nombor tiga, saya rasa kita ada yang mula berbicarakan tentang cukai. Sebab ramai yang berkata yang ada sekarang ialah cuma cukai pendapatan. Kenapa tidak kita memberi ataupun mengenakan cukai kekayaan? Itu satu perkara yang menarik yang mungkin saya rasa perlu diberi perhatian juga, sebab bayangkan kalau mereka yang kaya raya, macam contoh hari itu di semasa COVID itu ada syarikat-syarikat yang mendapat meraih keuntungan yang berlebih-lebihan. So tetapi cukainya hanya sekali je. So adakah ini memerlukan perbincangan. So tapi saya sebagai rakyat jelata itu satu cadangan sajalah ya, sebab saya lebih suka cuba kita fikirkan our wealth tax, cukai kekayaan. Dan of course saya sentiasa menyebut ini ialah yang penting sekali, akhirnya ekonomi kita mesti bertumbuh dengan pesat. No matter what, kalau selagi ekonomi tidak berkembang dengan pesat, maka kita akan berhadapan dengan situasi peluang pekerjaan terhad, pendapatan stagnan, dan lepas tu kita akan melihat inflasi meningkat
dan adalah bila inflasi meningkat, keluarlah cerita OPR sebab itu aja instrumen yang sering digunakan. Memang rakyat akan mengamuk. Itulah dia, Ehsan. Ya, dalam cerita ekonomi ini pastinya terutamanya menjelang pilihan raya negeri ini banyak lagi perkara untuk kita ceritakan terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan inflasi, cost of living, keadaan dan juga situasi rakyat semasa termasuk poket rakyat itu sendiri. Terima kasih Datuk Dr. Madeline Berma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia. Nanti kita akan bersama lagi untuk kita membincangkan isu-isu lain terutamanya fokus kita adalah berkaitan dengan 6 negeri memilih nanti. Baik, itu saja waktu yang kita ada dalam fokus minggu hadapan. Saya Ihsan Dayas. Sekian dulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.